ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم ارزقنا إخلاص النية في القول والعمل واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Marilah kita sama-sama ikhlaskan niat kita kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala yang berkuasa ke atas segala sesuatu dalam menghimpunkan kita pada hari ini di surau kita ini untuk sama-sama kita menyediakan bekalan kita untuk menghadapi ke hari kematian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Mafhumnya setiap yang bernyawa itu pasti akan menghadapi kematian. Tuan-tuan dan puan-puan, semalam kita dikejutkan dengan satu berita kematian 3 orang di Gombak sini, di air terjun. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, 3 orang itu merupakan sahabat saya. Mereka ni pemuda yang menyibukkan kehidupan mereka itu dengan urusan agama. Walaupun usia mereka itu 20-an, baru 20-an, tapi boleh dikatakan kehidupan mereka itu tak ada satu hari pun yang mereka biarkan tanpa menghadiri majlis ilmu. Subhanallahil azim. Kehidupan mereka itu dipenuhkan dengan mempelajari ilmu agama dan mengajarkan ilmu agama. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala yang berkuasa atas segala sesuatu mematikan mereka lemas. Dan lemas itu kata seperti yang warid dalam hadis sahih, bahawa antara mati syahid adalah mati lemas. Maka mereka telah, mudah-mudahan mereka dikurniakan syahid oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salah seorang daripada mereka itu Ustaz Muhammad. Ustaz Muhammad ni bersama-sama dengan saya dalam satu majlis sehari sebelumnya. Kami ada majlis di Perak, daurah kitab pada hari Ahad, dan pada hari Isnin pagi dia meninggal. Ketika pada hari Ahad tersebut, tuan-tuan dan puan-puan, tuan guru kami yang memberikan kuliah pada hari tersebut mengajarkan kami kitab, memberi tazkirah kepada kami tentang kematian dan menasihatkan agar kami mempersiapkan diri kami menghadapi kematian. Dan Ustaz Muhammad itu bersama-sama dalam majlis. Dia duduk bersama-sama dalam majlis dan dia fokus dalam majlis seperti kebiasaan. Tapi dalam keadaan tersebut dia tidak menyedari bahawasanya beberapa jam lagi dia dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Begitu juga 2 orang lagi itu, Ustaz Azrul Hisham dan Ustaz Sazwan Abdul Rahim. Kedua-duanya adalah orang yang saleh. Bahkan ada dari kalangan mereka yang telah melihat Rasulullah SAW dalam mimpi sebanyak 2 kali. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam kalangan orang-orang yang saleh dan dikurniakan syahid. Kerana orang yang dikurniakan syahid tak ada azab bagi dia. Subhanallahil azim. Jadi sebelum kita mulakan majlis pada hari ini, kita hadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada 3 orang ustaz ini. Mudah-mudahan mereka ini tergolong dari kalangan mereka yang dimasukkan ke dalam syurga tanpa didahului dengan azab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mereka digunakan syahid
oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, insyaAllah tuan-tuan dan puan dalam kitab Luftatul Kabid ila Nasihatil Walad karangan Ibn Jauzi katanya فإذا عاد إلى النظر إلى مقدار بقائه في الدنيا فرضنا 60 سنة مثلا فإنه يمضي منها 30 سنة في النوم ونحو من 15 في الصبا فإذا حسب الباقي كان أكثره الشهوات والمطاعم والمكاسب فإذا خلص ما للآخرة وجد فيه من الرياء والغفلة كثيرا فبماذا تشتري الحياة الأبدية وإنما الثمن هي هذه الساعات. Kata Ibn Jauzi rahimahullah ta'ala, salah seorang pemuka ulama ahli sunnah wal jamaah, dalam kitab Luftatul Kabid ila Nasihatil Walad. Kitab inilah yang dibacakan oleh guru kami pada hari Ahad tersebut. Apa yang disebutkan dalam kitab ini? Disebutkan dalam kitab ini mafhumnya فإذا عاد إلى النظر في مقدار بقائه في النار في الدنيا فرضنا 60 سنة مثلا. Katanya mafhumnya, apabila kita lihat kembali kepada kadar kehidupan kita di dunia ni, contohnya seorang itu hidupnya 60 tahun. Kebiasaannya umat Nabi Muhammad SAW umurnya itu lingkungan 60 hingga ke 70 tahun. Tapi boleh jadi tak sampai. Macam beberapa orang ustaz yang baru meninggal ini, umurnya baru 20-an telah pun meninggalkan dunia. Tapi Ibn Jauzi rahimahullah ta'ala disebutkan di sini, dibagi contoh. Contohnya seorang anak Adam itu umurnya 60 tahun. Sebab kebiasaan umat Nabi Muhammad umurnya lingkungan 60 ke 70 tahun. Jadi dikata contohnya seorang anak Adam itu umurnya 60 tahun. Fa innahu yamdi minha 30 sanatan fi an-nawm wa nahwun fi an-nawm. Dia kata fa innahu yamdi minha 30 sanah fi an-nawm. Kalau umurnya 60 tahun, 30 tahun daripada hidupnya itu telah dihabiskan untuk tidur. 30 tahun. Jadi tinggal lagi 30 tahun. Tinggal lagi 30 tahun. Wa nahwun min 15 fi as-siba. Dan 15 tahun dalam keadaan kanak-kanak yang belum balik. Kenapa dia bagi contoh 15? Kerana kita dah belajar sebelum ni, antara balik itu adalah 15 cukup 15 tahun hijrah. Cukup 15 tahun hijrah. Jadi dia kata contohnya seorang itu umurnya 60 tahun. 30 tahun telah dihabiskan dengan tidur. 15 tahun telah dihabiskan dalam keadaan belum balik, budak-budak. Fa idza hasaba al-baqiya kana aktharuhu syahawat wal mata'im wal makasib. Dia kata maka apabila dikira kembali yang tinggal, apabila dikira kembali yang tinggal, 60 tolak 30 tinggal lagi 30, 30 tolak lagi 15 tinggal lagi 15 tahun. Ibn Jauzi kata, dan apabila dilihat kembali kepada baki yang tinggal tadi 15 tahun ini, kana aktsaruhu syahawati wal mata'im wal makasib. Kebanyakannya itu dihabiskan dengan nafsu syahwat. Kebanyakannya itu dihabiskan dengan makanan. Dan kebanyakannya itu dihabiskan dengan mendapatkan duit. فإذا خلص ما للآخرة
wadada fihi min ar-riya'i wal ghaflati katsira. Maka bila dilihat yang tinggal untuk akhirat itu, ada pula sebagai daripada itu dilakukan dengan riya dan dilakukan dalam keadaan yang lalai. Fabimadza tashtari al-hayatul abadiyyah wa innama ath-thamanu hiya hadhihi as-sa'at. Mafhumnya, maka dengan apakah nak dibeli akhirat itu? Maka dengan apakah nak dibeli kehidupan yang abadi itu, akhirat itu? Wa innama ath-thamanu hiya hadhihi as-sa'at. Sedangkan harganya itu adalah amal ibadah. Maksudnya harga itu adalah amal ibadah yang kita lakukan di atas dunia ini. Tuan-tuan dan puan-puan, orang yang mensia-siakan hidupnya ini semata-mata dengan nafsu syahwat, semata-mata dengan mencari duit untuk keperluan seharian, semata-mata menghabiskan waktu hidupnya ini dengan makanan, ini orang yang rugi. Cuba tuan-tuan bayangkan, sekalipun umur seorang itu 60 tahun, 30 tahun contohnya dah dihabiskan dengan tidur, 15 tahun sudah dihabiskan dalam keadaan belum balik, yang tinggal cuma 15 tahun. 15 tahun ini pula kita isi dengan syahwat, dengan sibuk diri dengan perkara dunia, kita isi pula dengan perkara-perkara yang tak berfaedah, kita isi dengan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa bina, bagaimanakah keadaan kita tuan-tuan dan puan-puan? Allahu akbar. Sebab itulah hendaklah kita sentiasa bermuhasabah diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid." Setiap ungkapan yang diucapkan kita ini direkodkan oleh para malaikat. Sehingga kan perkara yang harus, perkara yang mubah yang diungkapkan oleh kita ini pun akan direkod oleh para malaikat, kemudian akan dipadamkan oleh malaikat. Allahu akbar. Apakah yang telah kita persiapkan untuk kehidupan kita di akhirat, tuan dan puan-puan? Kata ulama, ad-dunya sa'ah ij'alha ta'ah, an-nafsu tamma'ah, alimha al-qanna'ah. Kata ulama, hidup di dunia ini sekejap saja. Ad-dunya sa'ah ij'alha ta'ah, isikan ia dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. An-nafsu tamma'ah, nafsu kita ini tamak. Alimhal qanna'ah, ajarkan ia dengan rasa qana'ah, ajarkan ia dengan rasa cukup dengan apa yang ada. Dan seperti yang kita sebutkan sebelum ini, syair, kam min arusin zayyanuha li ahliha wa akfanuha tunsaju wa hiya la tadri. Berapa ramai daripada kalangan pengantin yang dipersiapkan untuk bakal suaminya, sedangkan kain kafannya itu sedang ditenun, kain kafannya itu sedang dijahit dalam keadaan dia tidak sedar. Al-mautu ya'ti baghtatan wal qabru sunduqul amal. Kematian itu datang secara tiba-tiba. Kematian itu datang secara mengejut, secara tiba-tiba. Wal qabru sunduqul amal, dan kubur itu adalah bekas bagi amalan. Maka tuan-tuan dan puan-puan, hendaklah kita mempersiapkan diri kita ini untuk menghadapi kematian. Kerana antara perkara yang mungkin, minal mungkin ba'dal lahawat an takuna antal mayyit. Antara perkara yang boleh terjadi selepas beberapa detik, selepas beberapa ketika daripada waktu kita sekarang ini, kita adalah mayat, berpisah roh daripada badan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Dan di antara perkara yang mungkin selepas beberapa hari kita akan menjadi mayat, kita akan menjadi mayat yang disolatkan ke atas kita. Boleh jadi hari ini kita mensolatkan mayat jenazah tanpa kita tahu, boleh jadi pada hari yang sama juga kita akan disolatkan oleh manusia. Maka hendaklah kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila bima ba'da al-maut. Maksudnya orang yang bijak itu adalah orang yang mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian. Maka beruntunglah 3 orang yang telah terkorban semalam, kerana perginya mereka itu dalam keadaan yang baik. Walaupun umur mereka itu muda, setiap hari mereka disibukkan dengan mempelajari ilmu agama dan mengajarkan kepada manusia. Allahu Akbar. Bagaimana kelak kesudahan kita kelak, tuan-tuan dan puan-puan, kita belum tahu. Maka hendaklah kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hari kematian tersebut. Dan alangkah ruginya kita sekiranya kita tidak mempersiapkan diri kita dengan kematian, lalu kematian datang kepada kita. Quburuna tubna wa ma tubna, ya laitana tubna qabla an tubna. Kata syair, quburuna tubna wa ma tubna. Kubur kita telah terbina dalam keadaan kita belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya laitana tubna qabla an tubna. Alangkah bertuahnya kita sekiranya kita bertaubat sebelum kubur kita dibina. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita akan sambung pengajian kitab kita sebelum ini pada kitab Tanwirul Af'idah fi Hadil Alfaz Al-Aqidah Al-Mursyidah. Insya-Allah minggu depan saya akan bawakan kitabnya. Minggu lepas kita dah bacakan satu baris. Qala al-mu'allif rahimahullah, i'lam arsyadana Allah wa iyyaka annahu yajib 'ala kulli mukallafin an ya'lama anna Allah 'azza wa jalla wahidun fi mulki. Itu kita dah syarahkan sebelum. Kita dah cerita apa itu mukallaf, apa yang dimaksudkan dengan Allah Taala itu Isa dan sebagainya. Jadi kita masuk kepada perbahasan yang seterusnya. Qala al-mu'allif rahimahullah, khalaqa al-'alama bi asrihi al-'ulwi was-sufli wal-'arsy wal-kursi was-samawati wal-ardi wa ma fihima wa ma bainahuma. Berkata pengarang rahimahullah taala, dia telah menciptakan alam seluruhnya, sama ada alam ulwi, alam sufli, arasy, kursi, segala langit, bumi, sesuatu yang di langit dan di bumi, dan sesuatu yang ada di antara langit dan bumi. Maka sekarang pengarang nak ceritakan kepada kita, pengarang nak ajarkan kepada kita bahawasanya Allah yang menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu Allah Ta'ala yang ciptakan. Kata pengarang, dialah yang telah menciptakan alam seluruhnya. Bila kita katakan Allah Subhanahu Wa Taala itu mencipta, apa maksudnya? Bila kita katakan Allah Taala itu mencipta, maksudnya Allah mengeluarkan sesuatu daripada tiada kepada ada. Al-ibrazu min al-'adami ila al-wujud. Ini yang dimaksudkan Allah Taala mencipta. Begitu juga bila kita katakan perbuatan Allah, bila kita kata fi'lullah, bila kita kata perbuatan Allah, bukan maksudnya Allah itu bergerak atau diam. Bukannya maksud Allah bergerak atau diam. Bukan bermaksud Allah itu berlari ataupun duduk ataupun berdiri dan sebagainya, tidak. Bila kita katakan fi'lullah, perbuatan Allah, maksudnya al-ibrazu minal 'adami ilal wujud, mengeluarkan sesuatu daripada tiada kepada ada. Ini yang dimaksudkan bila kita kata perbuatan Allah. Bukannya bila kita katakan fi'lullah, perbuatan Allah. Selalu kita dengar ustaz-ustaz kata Allah tidak sama dengan makhluk pada zat, pada sifat dan pada af'alnya, pada perbuatannya. Selalu kita dengar ustaz-ustaz sebut. Perbuatan Allah di situ bukan maksudnya gerak atau diam atau duduk atau berdiri, tidak. Perbuatan Allah di situ bila kita katakan fi'lullah, maksudnya mengeluarkan sesuatu daripada tiada kepada ada. Sebab apa bila kita katakan perbuatan Allah bukan maksudnya gerak ataupun diam, turun ataupun naik, tidak. Sebab apa itu bukan maksudnya? Kerana Allah tidak sama dengan makhluk.
Allah tidak sama dengan makhluk. Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Maksudnya Allah tidak sama dengan sesuatu pun. Tak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah dalam apa-apa jua sudut sekalipun, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Itu bila kita kata perbuatan Allah, ataupun bila kita kata Allah mencipta, Allah khalaqa. Bila kita kata Allah mencipta, maksudnya mengeluarkan sesuatu daripada tiada kepada ada. Dia kata apa sini? Dia kata dia telah menciptakan alam seluruhnya. Alam itu apa? Alam itu kullu ma siwallah. Bila kita katakan alam, maksudnya segala sesuatu selain daripada Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, alhamdulillahi rabbil alamin. Maksudnya segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Allah Tuhan bagi segala sesuatu. Apa maksud alam? Alam adalah segala sesuatu selain daripada Allah. Sama ada alam ulwi. Apa itu alam ulwi? Alam ulwi adalah langit dan segala yang di atasnya. Itu alam ulwi namanya, alam yang atas. Bila kita katakan alam ulwi, yakni alam yang atas. Jadi Allah yang menciptakan alam yang atas, iaitu langit dan segala yang di atasnya. Langit ini ada 7 lapisan, dan jarak antara setiap lapisan itu adalah 500 tahun perjalanan. Dan arash adalah atap bagi syurga. Arash adalah atap bagi syurga. Itu tentang langit. Langit pertama ni ada 2 pintu. Babul hafazah dan babul taubah. Langit pertama ni ada 2 pintu. Satu pintu itu adalah pintu taubat. Yang mana pintu taubat ni tak akan ditutup melainkan apabila matahari naik daripada arah barat. Maka bertaubatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pintu yang kedua ini adalah pintu yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Mi'raj. Jadi langit pertama ni ada 2 pintu. Khair. Kemudian dia kata Allah juga yang menciptakan alam sufli, yakni bumi dan segala yang di bawahnya. Itu orang panggil alam sufli. Alam sufli. Bumi juga ada 7 lapisan, dan jarak antara setiap lapisan juga adalah 500 tahun perjalanan. Dan di bawah lapisan yang ke-7 itu adanya Jahannam. Adanya Jahannam. Dan Allah Ta'ala juga yang menciptakan arash. Apa itu arash? Arash ini adalah sebesar-besar makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segi saiz dan keluasan. Apabila kita ditanyakan apakah makhluk Allah yang paling besar dari segi saiz dan keluasan, jawapannya adalah arash. Arash. Selalu kita dengar perkataan arash. Apa itu arash? Arash adalah sebesar-besar makhluk dari segi saiz dan keluasan. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Mafhumnya dia adalah Tuhan bagi arash. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan bagi arash. Arash ini kata ulama bentuknya adalah 4 segi, dan ia ditanggung oleh 4 malaikat. Dan pada hari kiamat kelak, seperti yang warid dalam Al-Quran, arash ini akan ditanggung oleh 8 malaikat pada hari kiamat. Dan arash itu ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj, Rasulullah SAW telah menyifatkan kepada kita tentang malaikat Hamalatul Arsh. Rasulullah SAW telah menyifatkan kita tentang malaikat penanggung arash. Kata Rasulullah SAW dalam satu hadis baginda SAW yang mafhumnya, jarak antara cuping telinga malaikat penanggung arash dan bahunya, jarak antara cuping telinga dan bahunya adalah 700 tahun perjalanan burung yang terbang menjunam ke bawah. Nak ceritanya malaikat penanggung arash ni besar. Kalau dah jarak antara cuping telinga dengan bahunya saja itu 700 tahun perjalanan burung yang terbang menjunam ke bawah, bayangkan betapa besarnya malaikat penanggung arash. Subhanallahil azim. Subhanallahil azim. Kata al-Imam Sayyidina al-Imam Ali radhiyallahu anhu, "Inna Allah khalaqa al-'arsha izharan liqudratihi
wa lam yattakhidhu makanan li dhati. Kata al-Imam Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajha, kata Sayyidina Ali, inna Allaha khalaqal 'arsya izharan liqudratihi wa lam yattakhidhu makanan li dhati. Apa kata dia? Kata dia, sesungguhnya Allah menciptakan arasy, kenapa? Untuk menzahirkan kekuasaannya, untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yattakhidhu makanan li dhati, bukan untuk mengambil arasy itu sebagai tempat bagi Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mengambil arasy itu sebagai tempat bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akidah umat Islam. Kita meyakini bahwasanya arasy itu adalah makhluk. Kita meyakini bahwasanya Allah tidak berhajatkan kepada makhluk, maka Allah tidak berhajatkan kepada arasy. Dan akidah umat Islam ini daripada zaman Nabi Adam alaihi salam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai bila-bila pun akidah umat Islam sama, tidak berubah. Para anbiya itu, para nabi-nabi, semuanya membawa agama Islam. Tiada seorang pun dari kalangan mereka yang mengajarkan manusia selain daripada agama Islam. Kerana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Mafhumnya, sesungguhnya satu-satunya agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-anbiya ikhwatul li'allat, dinuhum wahid wa ummahatuhum syatta. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mafhumnya, al-anbiya ikhwatul li'allat. Apa itu ikhwatul li'allat? Ikhwatul li'allat ni adalah adik-beradik. Adik-beradik lain mak satu bapa. Kalau dalam bahasa Arab, kalau adik-beradik yang lain mak satu bapa, kita panggil ikhwatul li'allat. Apa kata Rasulullah? Al-anbiya, para nabi-nabi, ikhwatul li'allat, seumpama adik-beradik yang lain mak satu bapa. Yang lain mak satu bapa. Dinuhum wahid, agama mereka satu. Dia tak kata agama mereka beza-beza, tidak. Dinuhum wahid, agama mereka satu. Wa ummahatuhum syatta. Ummahat di sini yang dikehendaki dengannya adalah syariat. Maksudnya para anbiya ni, kata Rasulullah, agama mereka satu, yang berbeza hanya dari segi syariat. Contohnya dalam syariat Nabi Adam AS boleh kahwin adik-beradik, tapi dengan syarat tak boleh kahwin dengan kembar dia. Tak boleh kahwin dengan kembar dia. Adapun dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak boleh kahwin adik-beradik. Contoh yang lain, dalam syariat Nabi Yusuf alaihi salam boleh sujud kepada manusia dengan tujuan hormat. Adapun dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak boleh sujud kepada manusia. Kalau dengan tujuan menyembah, kufur hukumnya. Kalau dengan tujuan hormat, maka berdosa besar, haram. Contoh yang lain dalam syariat yang terdahulu, Allah Ta'ala berfirman, Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Ta'ala berfirman, disyariatkan kepada kamu berpuasa seperti mana disyariatkan bagi umat-umat terdahulu. Maksudnya apa? Maksudnya umat-umat terdahulu pun disyariatkan untuk berpuasa. Tapi apa bezanya? Bezanya adalah dalam syariat terdahulu mereka disyariatkan berpuasa, tapi puasa mereka itu tidak terkumpul dalam satu bulan. Adapun dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita disyariatkan berpuasa, dan puasa kita itu terkumpul dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Terkumpul dalam bulan Ramadan. Itu antara contoh-contoh perbezaan dari segi syariat. Adapun dari segi agama sama. Dari segi agama sama, dari segi agama yang mereka bawa itu sama. Semua mereka menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semua mereka menyeru manusia untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Umat Nabi Musa contohnya, mereka memperakui asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa rasulullah. Umat Nabi Isa, mereka mengakui asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa rasulullah. Adapun kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita memperakui asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Jadi agama Islam ini akidahnya itu tidak berubah. Tiada perubahan berlaku dari segi akidah.
So itu kata Sayyidina Ali karamallahu wajah ini, dia mengatakan bahawasanya Allah menciptakan arasy itu untuk menunjukkan kekuasaannya, untuk menzahirkan kekuasaannya, bukan untuk mengambil ia sebagai tempat bagi zatnya. Ini adalah akidah umat Islam seluruhnya. Bukannya seperti mana yang didakwa oleh sebagian manusia yang mendakwa mereka itu mengikut salaf. Sebagian manusia mereka mendakwa kami ini mengikut salaf. Siapa itu salaf? Salaf adalah orang yang hidup pada 3 kurun pertama hijrah. 3 kurun pertama hijrah. Sayyidina Ali karamallahu wajah, dia hidup pada kurun keberapa hijrah? Kurun pertama hijrah, tuan-tuan dan puan-puan. Gurunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kumpulan yang mendakwa mengikut salaf ini, mereka kata Allahu jalisun 'alal 'arash. Mereka kata Allah itu duduk di atas arash. Sedangkan Sayyidina Ali kata Allah menciptakan arash untuk menzahirkan kekuasaannya dan bukan untuk mengambilnya sebagai tempat bagi zatnya. Sama ke tak sama, tuan-tuan? Tidak sama. Kita tengok lagi siapa lagi imam salaf? Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, Muhammad bin Idris. Apa kata Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, man qala wa i'taqada anna Allah jalisun 'ala al-'arsh faqad kafar. Imam Syafi'i kata barang siapa yang berkata ataupun meyakini bahwasanya Allah itu duduk di atas arasy, maka dia terkeluar daripada agama Islam. Maka adakah ini sama dengan kumpulan yang mendakwa mereka mengikut salaf? Tidak sama. Kumpulan yang mendakwa mereka mengikut salaf ni, mereka kata kami ikut salaf, tapi mereka kata Allah duduk atas arasy. Sedangkan Imam Sayyidina Ali kata Allah menciptakan arasy bukan untuk menjadikan ia sebagai tempat. Dan Imam Syafi'i kata siapa yang kata Allah duduk atas arasy terkeluar daripada agama Islam. Maka golongan yang sesat ini, yang mendakwa mereka mengikut salaf ini, sebenarnya mereka tidak mengikut salaf. Bahkan kita dah, yang akidah kita ini sama dengan golongan salaf. InsyaAllah kita beri lawan untuk azan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Billahi ta'ala. Jadi kita dah tengok bahawasanya akidah golongan yang menyeleweng ini, yang membawa kepada terorisme ini, mereka ini tidak mengikut akidah salaf. Bahkan akidah mereka itu bertentangan dengan akidah para ulama salaf. Dan fahaman ini banyak lagi perkara-perkara yang bertentangan dengan akidah Islam. Antaranya mereka ini mudah mengkafirkan manusia. Mudah mengkafirkan manusia. Contohnya tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita baca qasidah, kita baca Ya Rasulullah. Dia kata siapa yang sebut ni kafir, halal darah, boleh ambil harta benda. Wal a'yadzu billahi ta'ala. Kalau kita baca qasidah mudah, contohnya kita baca Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Dia kata apa? Ini tak boleh, ini kafir, halal darah dia, halal harta benda dia boleh ambil. Ini adalah fahaman yang bertentangan dengan akidah Islam, bertentangan dengan akidah Islam. Mudah mengkafirkan manusia tanpa hak. Dan fahaman inilah yang mudah mengkafir manusia, inilah yang telah membawa kepada fahaman-fahaman terorisme, telah membawa kepada fahaman-fahaman pengganas. Sebab apa? Sebab apa mereka membunuh umat Islam? Kerana mereka meyakini bahawasanya perkara yang dilakukan oleh umat Islam, perkara yang dilakukan oleh mereka yang tidak mengikut fahaman yang sesat mereka ini, mereka anggap semuanya telah kafir. Wal a'yadzu billahi ta'ala. Wal a'yadzu billahi ta'ala. Itulah penting tuan-tuan dan puan-puan, kita hantar anak kita untuk mempelajari ilmu agama dengan para ulama dan asatidzah ahli sunnah wal jamaah, supaya mereka tidak terpengaruh dengan golongan-golongan mutatarrifin, golongan-golongan yang melampau, yang menisbahkan diri mereka kepada agama Islam. Jadi itu perbahasan tentang arasy. Kalau kita jumpa golongan yang mendakwa bahawasanya Allah duduk di atas arasy, katakan saja kepada dia, tiada dalil dalam Al-Quran mengatakan Allah itu jalisun 'alal 'arsy. Tak ada dalil dalam Al-Quran mengatakan Allah itu duduk di atas arasy. Tak ada. Tapi mungkin dia akan kata, ya ada, apa tak ada pula? Mungkin dia kata macam tu. Dia kata apa ayatnya? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Surah Taha ayat ke-5.
Katakan kepada dia dalam surah Taha ayat kelima ini, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Tiada dalam ayat tersebut perkataan jalis. Tak ada dalam ayat tersebut perkataan duduk, jalisun, tak ada. Yang ada cuma perkataan apa? Yang ada perkataan istawa. Istawa. Perkataan istawa ini tuan-tuan perempuan, bahasa apa? Ini bukan bahasa Jawa. Bukan bahasa Melayu. Istawa ni bahasa Arab. Dan dalam bahasa Arab tuan-tuan dan perempuan, perkataan istawa ada 15 maksud. Ada 15 maksud. Daripada 15 maksud ini, ada yang layak dinisbahkan kepada Allah dan ada yang tak layak dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bagi contoh. Contoh yang tak layak dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, contohnya memasak. Contoh tuan-tuan balik rumah lepas isyak ni nak tanya isteri makanan dah dimasak ke belum? Makanan dah dimasak ke belum? Kalau tuan-tuan orang Arab, tuan-tuan mungkin kata apa? Kita kata halis tawat ta'am, adakah makanan sudah istawa? Bukan maksud kat situ kita tanya adakah makanan sudah duduk? Tak. Kita tanya adakah makanan sudah istawa, dengan maksud adakah makanan sudah dimasak. Nampak tak? Sama juga Tok Imam kita sebelum solat dia kata apa? Dia kata istawu wa'tadilu. Tu daripada istawu, daripada perkataan istawa. Adakah waktu nak solat tu Tok Imam kata duduklah semua? Nak solat ni Tok Imam kata duduklah semua? Tak. Tok Imam suruh kita luruskan barisan. Tapi kalau orang kata istawa tu maksud duduk, dia tanya bini dia, hal istawa ta'am, adakah makanan sudah istawa? Kalau isteri dia ni ingat istawa tu maksud duduk je, ikut fahaman sana tu, mungkin isteri dia kata makanan mana duduk bang? Makanan tak duduk. Begitu juga mungkin bila Tok Imam kata istawu, dia kata kenapa Tok Imam suruh duduk? Kita nak solat. Ini maksud-maksud yang tak layak dinisbahkan kepada Allah. Tak layak dinisbahkan kepada Allah. Apakah maksud yang layak dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada perkataan istawa? Apakah maksud yang layak? Seperti mana kata Al-Imam Al-Qushairi dalam Risalah Al-Qushairiyah, dia kata maksud istawa yang layak di sini adalah qahara wa hafiza wa abqa. Qahara wa hafiza wa abqa, yakni menguasai, menjaga dan mengekalkan. Kita kata Allah menguasai arasy. Adakah dalam perkataan kita ini adanya tashbih, adanya menyamakan Allah dengan makhluk? Tak ada. Kita kata Allah menguasai arasy, betul. Kita kata Allah menjaga arasy, betul. Kita kata Allah mengekalkan arasy, betul. Tapi kalau seorang kata Allah duduk di atas arasy, ini tak layak dinisbahkan kepada Allah. Sebab apa? Sebab dalam ayat yang lain, dalam surah Asy-Syura ayat ke-11, Allah Taala kata laisa kamitslihi syai', Allah tidak sama dengan makhluk. Maka kalau seorang tu kata Allah duduk, dia telah menyamakan Allah dengan makhluk. Maka dia menjadikan ayat Al-Quran itu bercanggah antara satu sama lain. Sedangkan ini kitab suci kita, tuan-tuan dan puan-puan, mana mungkin ada percanggahan pada ayat-ayatnya dalam isu-isu akidah? Tak mungkin. Macam mana seorang tu boleh kata Allah duduk tapi Allah tak sama dengan makhluk? Akal kita tak terima. Sebab apa? Sebab duduk mesti melibatkan dua jisim, dua bahagian. Yang mana bahagian bawah bahagian atas diletakkan di atas bahagian yang bawah. Bila duduk dan mesti jisim, mesti body. Adapun Allah tidak sama dengan makhluk, maka Allah tidak bersifat dengan duduk. Sebab duduk itu adalah sifat manusia dan binatang, sedangkan Allah tidak sama dengan makhluk seluruhnya. Itu tentang istawa. Jadi kalau ada orang kata Allah duduk atas arasy, na'rif fawran, kita tahu terus dia ni apa yang dia cakap ni bertentangan dengan syarak. Sebab perkataan istawa ada 15 maksud. Saya simpulkan balik. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istawa ada 15 maksud.
15 maksudnya ada yang layak dinisbahkan kepada Allah, ada yang tak layak dinisbahkan kepada Allah. Macam mana nak tahu layak dinisbahkan kepada Allah ke tak layak dinisbahkan kepada Allah? Kita tengok kepada apa ulama kata. Ulama ahli sunnah. Ulama ahli sunnah tahu daripada mana? Daripada ayat Al-Quran yang lain, yang muhkamat, yang jelas. Contohnya Allah tak sama dengan makhluk. Jadi tak boleh kata Allah duduk atas arasy. Bahkan kita dah sebutkan tadi, Al-Imam Syafi'i kata barang siapa yang kata Allah duduk atas arasy, dia terkeluar daripada agama Islam. Ini bukan orang kecil-kecil yang cakap, Al-Imam Syafi'i, imam. Ini imam kita yang sebutkan. Itu cara yang pertama untuk kita jawab bila orang sebutkan surah Taha ayat ke-5. Bila golongan sesat ni salah gunakan ayat Al-Quran. Cara yang kedua adalah kita gunakan kaedah balaghah. Kaedah balaghah bahasa Arab, di sana adanya satu kaedah yang dinamakan sebagai mura'atun nadhir. Mura'atun nadhir ni apa tuan-tuan? Mura'atun nadhir ni contohnya lah. Contohnya saya ada apple. Kemudian saya ada pisang. Kemudian saya ada handphone. Yang mana yang tak selari situ tuan-tuan? Ada apple, pisang, handphone. Yang tak selarinya adalah handphone. Jadi kalau macam ni, dia tak meraihkan kaedah balaghah, mura'atun nadhir. Kita tengok surah Taha ayat ke-5. Al-Quran ni sangat tinggi balaghahnya tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang disebutkan dalam surah Taha ayat ke-5? Tadi kita attack dia dari sudut maksud perkataan itu sendiri. Ini kita attack dia dari sudut balaghah. Dari sudut balaghah kita jawab, orang serang kita jelaskan kepada dia. Dari sudut balaghah ada kaedah mura'atun nadhir. Kita tengok surah Taha ayat 3, ayat 4, 5, 6. 4, 5, 6. Allah Ta'ala firman apa? Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsyi istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara. Allah Ta'ala firman dalam surah Taha ayat ketiga, 4 dan 5 yang kita nak tengok. Adakah kaedah mura'atun nadhir ni diraihkan ataupun tidak? Kalau ikut fahaman yang belah sana tu, yang sesat tadi, mereka kata istawa maksudnya apa? Duduk. Mereka kata istawa maksudnya duduk. Taha ayat keempat, Allah Ta'ala kata mafhumnya Allah Ta'ala mencipta, khalaqa. Allah mencipta. Kelima istawa. Okey, kelima istawa. Keenam Allah Ta'ala kata lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thar. Jadi mafhumnya Allah Ta'ala menguasai. Maksudnya segalanya dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, sekarang tengok. Mencipta, istawa, menguasai. Kalau istawa ni maksudnya duduk, dia akan jadi apa? Mencipta, duduk, menguasai. Macam mana? Dia tak meraihkan kaedah mura'atun nadhir. Dia macam apple, pisang, handphone. Tak masuk. Mencipta menunjukkan kekuasaan Allah, menguasai pun menunjukkan kekuasaan dan keagungan Allah. Duduk, adakah ia menunjukkan kekuasaan dan keagungan Allah? Tidak. Maka ia adalah cercaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana menisbahkan Allah berhajatkan kepada makhluk. Jadi ini tak diterima. Adapun ahli sunnah wal jamaah kita kata apa tadi? Allah qahara wa hafidha wa abqa. Allah menguasai, Allah menjaga, Allah mengekalkan arasy. Okey, kita masuk dengan kaedah tadi. Allah mencipta arasy. Allah menguasai arasy. Allah menguasai alam. Segala ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk tak? Masuk. Kita tengok pula yang lain. Allah menjaga arasy. Allah mencipta. Allah menjaga arasy, memelihara arasy. Allah segalanya bawa kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masuk. Sama juga dengan mengekalkan. Kerana semuanya menunjukkan keagungan dan segalanya menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akidah umat Islam bukannya kita meyakini Allah duduk atas arasy, tidak. Sedangkan arasy itu adalah makhluk dan Allah tidak perlukan kepada makhluk.
Allah tidak perlukan kepada makhluk. Jadi akidah umat Islam kita meyakini, yang betulnya kita meyakini bahwasanya Allah Ta'ala wujud tanpa bertempat, bukan di suatu tempat dan bukan di mana-mana tempat. Sebab apa? Sebab Allah tidak perlukan kepada segala sesuatu, dan segala sesuatu perlukan kepada Allah. Allah tidak perlukan kepada manusia, tidak perlukan kepada jin, tidak perlukan kepada malaikat, tidak perlukan kepada langit, kepada tempat, kepada bumi. Dan kita semua ini makhluk perlukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kerana Allah tidak sama dengan makhluk, Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'. Sekiranya Allah Ta'ala berada di langit, maka Allah sama dengan malaikat. Kerana langit itu adalah maskanul malaikah. Langit itu adalah tempat tinggal bagi para malaikat. Maka tak boleh kata Allah dekat langit, tak boleh kata Allah kat bumi dalam Kaabah. Sebab apa? Yang berada di bumi ini manusia dan binatang. Allah tak sama dengan manusia, tak sama dengan binatang. Tak boleh kata Allah kat bumi, tak boleh kata Allah berada di mana-mana. Sebab yang berada di mana-mana itu udara, sedangkan Allah tidak sama dengan udara. Maka akidah umat Islam sebagaimana firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Yani Allah Subhanahu wa ta'ala tiada sesuatu pun yang menyerupainya dalam apa-apa dua sudut sekalipun. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah tidak sama dengan makhluk. Dan ingat, ajarkan kepada anak-anak kita, kepada isteri kita, kepada kawan-kawan kita, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita kata Allah Ta'ala wujud tanpa bertempat, bila kita kata Allah tak sama dengan makhluk, mungkin setengah orang jahil dia akan terbayang, habis macam mana rupa Allah? Wala'iyadzubillah. Tak boleh kita bayangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana kata al-Imam Zunnun al-Misri rahimahullah ta'ala, kata Imam Zunnun al-Misri, mahma tasawwarta bibalik fallahu la yushbihu dhalik. Apa sahaja yang tergambar di fikiranmu, Allah tidak seperti itu. Apa sahaja yang tergambar di fikiranmu, Allah tidak seperti itu. Masuk saja satu gambaran dalam fikiran kita, sama ada gambaran tersebut betul-betul wujud ataupun hanya khayalan semata-mata, itu adalah makhluk. Dan Allah tidak sama dengan makhluk, maka tak boleh digambarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila datang saja hasutan syaitan, datang saja lintasan hati daripada syaitan untuk kita membayangkan Allah Subhanahu wa ta'ala macam mana rupanya, tolak lintasan hati ini. Katakan kepada diri kita, apa sahaja yang tergambar di fikiranku, Allah tidak seperti itu. Allah tidak seperti itu. Bahkan kata al-Imam Ar-Rifa'i, Imam Ar-Rifa'i rahimahullah, Imam Ar-Rifa'i ini ketua sufi pada zamannya. Ketua sufi pada zamannya. Apa dia kata? Ini wali Allah yang besar. Wali Allah yang besar. Dia kata apa? Ghayatu ma'rifatu billah al-iqanu biwujudihi ta'ala bila kaifin wala makan. Sehabis-habis ma'rifah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehabis-habis mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-iqanu biwujudihi ta'ala bila kaifin wala makan. Meyakini bahasanya Allah Ta'ala itu wujud tanpa bila kaifin, tanpa menyerupai makhluk, wala makan, dan tanpa bertempat. Ini wali besar. Kalau kat Melayu, tanah Melayu ni kita terkenal dengan Tok Kenali. Tok Kenali semua orang tahu dia tu wali Allah. Ini Imam Ahmad Ar-Rifa'i. Dia kata sehabis-habis makrifat, sehabis-habis mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakini bahwasanya Allah tidak sama dengan makhluk dan Allah wujud tanpa bertempat. Begitulah yang disebutkan dalam kitab-kitab ulama kita. Contohnya kitab yang kita dah tunjukkan sebelum ni, manuskrip tertua yang dijumpai di tanah Melayu ni, iaitu translation, terjemahan kepada kitab Aqidatun Nasafiyah, disebutkan dalam muka surat ke-10 manuskrip tersebut bahwasanya Allah Ta'ala wujud tanpa bertempat. Begitu juga yang disebutkan oleh kitab dalam kitab Pohon Agama, kitab bagi Sultan Alauddin Sulaiman Shah, kitab yang dikarang oleh Sultan Selangor pada zaman dahulu, yang merupakan seorang sultan dan alim dan ulama dari kalangan para ulama dari salihin. Dia karang satu kitab untuk diajarkan di sekolah-sekolah di Selangor ni. Dia sendiri karang kitab pasal apa? Pasal akidah. Dia kata apa dalam kitab tersebut, muka surat 10 juga dia kata Allah Subhanahu wa ta'ala wujud tanpa bertempat.
Begitulah disebutkan oleh para ulama kita. Di tanah Melayu ataupun tanah Arab sama saja. Sama saja. Dan inilah dia akidah Rasulullah SAW, akidah para malaikat, akidah para awliya, para salihin, akidah umat Islam seluruhnya. Kita meyakini bahawasanya Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Sebab itulah kita katakan Allah Ta'ala wujud tanpa bertempat, Allah ada tanpa bertempat. Khair, kita sambung sikit lagi. Wal kursi, Allah juga yang menciptakan kursi. Allah juga yang menciptakan al-kursi. Apa itu al-kursi? Selalu kita baca ayat kursi. Selalu kita bacakan ayat al-kursi. Apa itu kursi? Kursi ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang saiznya itu lebih kecil daripada arasy. Saiz kursi lebih kecil daripada arasy tetapi lebih besar daripada 7 petala langit. Lebih kecil daripada arasy tetapi lebih besar daripada 7 petala langit. Seperti mana warid dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW ketika nak mensifatkan, nak menceritakan saiz arasy, saiz kursi dan saiz 7 petala langit, apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, mafhumnya perumpamaan di antara kursi dan 7 petala langit. Perumpamaan antara 7 petala langit dan kursi. Perumpamaan 7 petala langit dan kursi seumpama sebentuk cincin yang dicampakkan kepada pasir yang luas. Bayangkan tuan-tuan, sebentuk cincin kalau dicampakkan kepada pasir yang luas, betapa bezanya saiz antara cincin tersebut dengan padang pasir tersebut. Cincin tersebut umpama 7 petala langit. 7 petala langit yang kita kata jarak antara setiap satu tu 500 tahun perjalanan, jarak antara setiap lapisan. Saiznya kalau dibandingkan dengan arasy, dengan kursi, adalah seperti sebentuk cincin yang dicampakkan kepada pasir yang luas. Allahu Akbar. Betapa besarnya kursi. Allahu Akbar. Bandingan antara kursi dan arasy, bandingan antara kursi dan arasy, tuan-tuan, kata Rasulullah, seumpama sebentuk cincin yang dicampak kepada pasir yang luas. Allahu Akbar. 7 petala langit tadi kita dah cerita betapa besarnya 7 petala langit. Jarak antara setiap satu tu 500 tahun perjalanan. Ada 7 lapisan pula. Tapi dibandingkan dengan kursi, seumpama sebentuk cincin dicampak kepada pasir yang luas. Besarlah kursi itu. Dibandingkan pula kursi itu dengan arasy, kursi itu seumpama sebentuk cincin dicampak kepada pasir yang luas. Betapa besarnya arasy Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahil azim. Subhanallahil azim. Jadi apa hikmah Allah Ta'ala berfirman Ar-Rahman 'ala 'arsy istawa wa huwa rabbul 'arsyil 'azim? Allah Subhanahu wa taala, untuk kita fikir tuan-tuan dan puan-puan, kalau sebesar-besar arasy itu pun Allah yang menguasainya. Kalau arasy yang sebesar-besar makhluk dari segi saiz dan keluasan itu pun Allah yang menguasainya, apatah lagi kita yang kecil-kecil ni. Terlebih utamalah kita ni dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tentang kursi. Kursi ini lebih kecil daripada arasy tapi lebih besar daripada 7 petala langit. Dan kursi ini diibaratkan, bukan betul-betul diibaratkan seperti anak tangga sebelum menaiki katil. Itu perumpamaannya. Tapi bukannya seperti mana didakwa oleh sebagian manusia. Seperti yang disebut dalam satu kitab yang dinamakan sebagai tafsir muyassar oleh satu golongan sesat. Dia kata apa? Dia kata kursi ini adalah tempat Allah Ta'ala meletakkan kedua-dua kakinya. Wal'ayazubillah. Wal'ayazubillah. Akidah mereka ni sama dengan mereka yang yang dekat sini, yang di Batu Cave. Tuan-tuan semua mesti pernah tengok live patung besar warna emas tu. Akidah golongan ni tuan-tuan, seumpama akidah mereka yang berada di Batu Cave tersebut. Tapi bukannya di Batu Cave, kononnya bahala mereka di langit. Wal'ayazubillah. Sedangkan Allah tidak sama dengan makhluk. Jadi mereka yang mengatakan arasy itu adalah tempat Allah meletakkan kedua kakinya, ini adalah, kata ulama, kalam kufur yang sarih. Kalam kufur yang jelas. Tak boleh kita kata macam tu, bertentangan dengan akidah Islam. Tak boleh. Allah
Ta'ala tak ada anggota badan kecil ataupun besar. Sebab yang ada anggota badan kecil ataupun besar itu makhluk, sedangkan Allah tak sama dengan makhluk. Golongan sesat ni, golongan sesat tak ada hujah bagi mereka. Tapi mereka konon-kononnya berhujah menggunakan Al-Quran. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, apabila seseorang itu berhujah kononnya menggunakan Al-Quran, mereka pun bila ceramah, mereka sebutkan qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun bila ceramah, mereka juga kata Allah Ta'ala berfirman, Rasulullah bersabda. Tapi apa bezanya mereka dengan ahli sunnah wal jamaah? Ahli sunnah wal jamaah kita tengok kepada tafsiran ulama seperti Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan sebagainya. Adapun mereka ambil Al-Quran dan hadis-hadis ini, mereka tafsirkan ikut kefahaman mereka, ikut nafsu syahwat mereka. Allah Ta'ala firman, yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Al-Quran ini yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Sebagian manusia sesat dengan Al-Quran. Sebab apa? Sebab mereka tafsir Al-Quran itu ikut kehendak mereka, maka mereka sesat dengan Al-Quran. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Dan sebagian manusia dengan Al-Quran itu mereka dapat hidayah. Sebagian manusia dengan Al-Quran mereka dapat petunjuk. Macam mana? Sebab mereka belajar Al-Quran dengan cara yang betul. Mereka tengok tafsiran Al-Quran daripada para ulama yang muktabar. Kita tengok tadi tentang isu Arash. Mereka juga kononnya menggunakan ayat Al-Quran. Kita pun menggunakan ayat Al-Quran. Macam mana boleh fahamannya beza? Macam mana mereka boleh sesat? Sebab mereka tafsir ikut fahaman mereka, sedangkan kita tafsir ikut apa yang ulama katakan. Kena ikut kaedah. Kita orang jahil, kita ikut ulama. Bukannya kita tak belajar apa-apa tiba-tiba acak-acak nak jadi ulama. Tidak. Bukan gitu caranya. Ingat tuan-tuan, yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Sebagai manusia dengan Al-Quran tu dia jadi sesat. Bukannya sebab Al-Quran tu sesat, sebab dia yang pergi faham cara yang salah, dia tak ikut kaedahnya. Dan sebagai manusia dengan Al-Quran tu mereka mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadza billahi taufiq. InsyaAllah. Jadi sekian dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dikurniakan keberkatan dalam umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khitam, dimatikan dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. اللهم رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لنا يا الله. اللهم اغفر إخواننا يا الله. اللهم اغفر سزوان عبد الرحيم يا الله. اللهم اغفر محمد بن عبد الله. اللهم اغفر أزرل يا الله، أزرل هشام يا الله. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم أحسن ختامنا. اللهم أحسن ختامنا. اللهم أحسن ختامنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.